اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من وتنل الشيطان الرجيم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الأجر الحمد لله رب العالمين والغفران نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ibrahim. Kita sampai ayat yang ke-53. 41. Kita sampai ayat 41. InsyaAllah kita sambung ayat 42 hari ini. Sebelum tu kita tengok ayat yang lepas, apa pengajaran dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas, secara umumnya setelah Allah bagi tahu manusia ni, kebanyakan manusia suka menukarkan daripada kekufuran kepada iman. Jadi antara iman yang ditawarkan kepada manusia dengan kekufuran, manusia lebih memilih kepada kekufuran. Bahkan iman dah ada dalam diri mereka pun ramai lagi yang masih menukar daripada iman kepada kekufuran, yang seolah mereka menukarkan daripada syurga ke neraka. Semua tu berpunca daripada sama ada kejahilan ataupun kesombongan, keegoan yang ada dalam diri masing-masing. Kemudian ayat yang lepas juga Allah beritahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal lagi banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang Allah rakam dalam surah Ibrahim ni. Antaranya supaya menjadikan Mekah tu negeri yang aman, dan kalau aman saja tidak cukup. Satu lagi yang Ibrahim minta lebih penting daripada keamanan secara luaran, iaitu keamanan dari sudut akidah. Biarlah akidah dia, anak-anaknya, zuriatnya sentiasa aman daripada syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhan, jauhkan aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Itu aman dalam sudut akidah. Ada negara yang aman dari sudut luaran, tapi akidahnya tidak aman daripada syirik, daripada riak dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim juga memberitahu dia telah menempatkan di Mekah isterinya dan anaknya. Walaupun Mekah itu negeri tanah padang pasir, keri kontang, tapi bila negeri itu ada bersamanya Allah sentiasa menjaga, maka orang yang berada di tempat yang walaupun keri kontang tidak ada tumbuhan, maka manusia yang di situ adalah manusia yang paling selamat. Manusia yang paling selamat bukan manusia yang ada kemedaan, ada harta, ada pangkat, tapi manusia yang Allah bersamanya. Maka selamatlah dia walau di mana saja dia berada. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga supaya menjadikan dirinya Rabbi ja'alni muqimas salah. Walaupun dia seorang Nabi, tapi dia juga adalah manusia, imannya turun naik dan kerisauannya tetap ada. Takut-takut mungkin minggu depan ke tahun depan ke imannya menurun, maka dia minta supaya Allah bagi istiqamah dalam dirinya supaya sentiasa mendirikan solat. Dan bukan setakat dirinya tetapi juga zuriatnya, anak cucunya. Nabi Ibrahim tak lupa supaya Allah menjadikan anak cucunya juga sentiasa mendirikan solat. Dan walaupun dah berdoa, Nabi Ibrahim tetap risau doanya diterima ataupun tak, amalnya diterima ataupun tak. Maka Ibrahim tambah satu lagi doa, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, terimalah doa kami.
Kalau Tuhan tak terima doa kita, habis. Penat lelah kita sia-sia. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga tak lupa supaya Allah ampunkan dosanya dan dosa kedua ibu bapa. Bahkan Ibrahim ni seorang yang hatinya peka, yang tidak pentingkan diri, tak pentingkan keluarga, tapi doanya umum untuk semua umat Islam, khususnya yang beriman. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunlah semua dosa orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, khususnya pada hari berlakunya hisab. Okey. Itu ayat yang lepas. Bila doa Nabi Ibrahim tentang hari hisab, maka ayat hari ini Allah cerita tentang hari hisab. Hari perbicaraan. Suasana keadaan hari itu macam mana keadaan manusia dalam menghadapi hari yaumul hisab. Yang Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah ampunkan semua dosa orang beriman ketika hari perbicaraan. Jadi hari ini ialah cerita tentang hari perbicaraan. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna. Dan janganlah tahsabanna, engkau menyangka, jangan engkau menyangka. Menyangka apa? Allah ghafilan. Ghafilan makna lupa ataupun lalai. Ada satu buku kan, nama dia Tanbihu Al-Ghafilin. Makna peringatan kepada orang yang lupa. Jadi ghafilan, lupa ataupun lalai. Amma, terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Okey. Apa maksud ayat ni? Ini ayat ni sebenar walaupun belum habis satu ayat, tapi maksud ayat ni dah lengkap. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Apa maksud ayat dan apa pengajarannya? Allah larang siapa ni? Jangan engkau menyangka. Allah larang siapa ni? Nabi. Yang pertama Nabi lah. Yang kedua ialah umatnya. Khususnya siapa yang baca ayat ni. Jadi larangan ni kena pertama kepada Nabi, yang kedua kepada semua umatnya yang membaca ayat ni. Jangan kamu sangka. Bila Allah kata jangan, hukumnya apa? Haram. Larang menunjukkan haram. Okey, apa yang haram ni? Iaitu menyangka Allah tu lupa. Okey, saya nak tanya. Nabi pernah tak sangka bahawa Allah tu lupa terhadap perbuatan orang yang zalim? Nabi pernah tak sangka macam tu? Tak. Kita sendiri, orang beriman, mungkin tak kita sangka Allah ni mungkin lupa kot? Mungkin tak? Tak, kita sebagai orang beriman, ya ke? Mungkin tak? Tak mungkin kalau kita sangka Allah ni lupa, rosak akidah kita. Allah tu maha mengetahui, maha melihat, maha mencatatkan. Okey, kalau Nabi tak mungkin lupa, Nabi tak mungkin sangka Allah tu lupa, maka apa faedah larangan? Boleh faham tak? Yang larang ni biasa kepada siapa? Kalau kita nak larang seseorang, biasa kita larang kepada apa? Apa yang dia buat kan? Dia dah buat, baru kita larang. Contoh dia minum sambil berdiri. Baru kita larang. Jangan minum sambil. Kalau dia tak pernah minum sambil berdiri, tiba-tiba kita kata, jangan minum sambil berdiri. Pelik tak larangan tu? Pelik kan?
Okey, sekarang pelik tak larangan Allah ni kepada Nabi dan kepada orang beriman? Pelik kan? Sekarang macam mana nak hilangkan kepelikan tu? Macam mana? Sebenarnya Allah nak larang apa? Tengok tak ada Tak, Allah nak larang Nabi ni apa dia sebenar? Adakah Allah nak larang jangan Nabi bersangka buruk ataupun ada benda lain yang Allah nak larang? Apa dia? Tak, Nabi tak berlaku zalim. Yang buat zalim ni orang yang zalim lah. Siapa ni? Orang yang zalim siapa? Orang kafir. Sebab zalim yang paling besar ialah syirik. Jadi zalim di sini yang paling besar ialah orang yang syirik pada Allah. Jadi Allah kata, jangan kamu sangka Allah lupa kepada orang yang syirik, orang yang kufur. Kamu ingat aku lupa ke? Sebenarnya apa yang Allah nak larang Nabi? Jangan sangka Allah lupa. Tak, Nabi tak pernah sangka pun Allah lupa. Apa dia? Jangan sangka Allah tak balas. Jadi apa yang Allah nak larang ni sebenarnya? Apa dia? Bukan. Apa yang sebenarnya Allah nak larang? Teruskan bekerja. Teruskan dakwah tu. Dalam isu membalas orang zalim ni Allah yang kerja. Yalah, kenapa tiba-tiba Allah larang Nabi? Teruskan kerja dakwah. Tiba-tiba Allah kata, jangan peduli, jangan anggap aku lupa pada orang zalim. Dia biasa, mungkin kita tak rasa kan, sebab kita tak buat kerja tu. Sebab tu kita susah nak menjawab. Dia kalau sahabat-sahabat Nabi buat kerja dakwah, kan, terpaksa korbankan segalanya, kerehatan, harta kan, kadang-kadang kena maki, kena seksa kan. Apa perasaan sahabat kalau kita duduk tempat sahabat? Dan kalau boleh kita nak apa? Allah balas terus orang zalim. Ya Allah, kenapa ni? Kenapa lambat sangat ni? Maka Allah jawab, kamu ingat aku lupa kepada orang zalim tu? Boleh faham tak? Orang beriman tak mungkin sangka Allah lupa, tak. Tapi mungkin tak orang beriman nak cepat Allah balas pada orang kafir. Yang tu Allah larang. Jangan nak jauh gopoh. Itu kerja aku. Kamu ingat aku lupa ke? Boleh faham? Tengok, Allah sebut lain tapi maksudnya lain. Itulah di sini juga kita dapat bayangkan bagaimana perasaan Nabi dan para sahabat dalam buat kerja dakwah. Apa dia? Tertekan, stres. Dan mereka harap Allah turunkan cepat azab. Maka turun. Jangan kamu lupa. Jangan kamu sangka. Ingat aku lupa ke? Satu. Yang kedua, kenapa Allah tak terus turunkan azab? Sehingga Allah kata, jangan galuk, jangan gopoh. Kenapa Allah tak segerakan azab? Satu. Makna Allah maha mengetahui apa hikmahnya. Nabi dan para sahabat tahu tak kenapa dilewatkan azab? Tak tahu. Bila tak tahu, bila manusia tak tahu, sepatutnya kena serah kepada siapa? Allah. Kita tak tahu, serahlah kepada orang yang tahu. Tapi kadang-kadang dalam bab tertentu, kita tak serah pada Allah, kita serah pada usaha kita kan. Itulah contohlah, kita bila ditimpa musibah ke, sakit ke apa ke, kita frust. Sebab apa? Sebab kita tak serah masalah kita kepada Allah. Yang sebenarnya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita ingat kita rasa ni sakit ni satu masalah. Tak. Sebab tu kita frust. Sebab kita serah masalah kita pada kita. Kalau serah pada Allah, tenang je. Kenapa tak sembuh lagi? Allah tahulah. Takkan Allah lupa, takkan Allah tak dengar, takkan Allah tak nampak aku kan? Sebab itulah kisah perempuan, siapa ni? Surah Al-Mujadilah kan? Seorang perempuan biasa, miskin pula. Bila ada masalah dia dengan suami dia ziharkan dia kan? Dia cerita pada siapa masalah dia?
Dia cerita pada Nabi. Tapi siapa yang dengar? Dan Allah turunkan satu surah tentang aduan dia kepada Nabi. Makna apa tu? Walaupun dia seorang wanita, walaupun dia seorang miskin, tapi Allah dengar dan Allah selesaikan masalah dia. Boleh? Jadi kita ni tak boleh nak hayati sangat ni. Sebab apa? Kita tak kisah pun Allah nak turun bila balasan pada orang kafir kan. Kita tak kisah. Sebab apa? Kita tak buat kerja dakwah, kita pun tak ada tekanan kan. Okey. Kemudian Allah beritahu. Innama apa? Sebaliknya yuakhiruhum. Dia yuakhir apa dia? Perkataan takhir daripada yuakhir, akhara yuakhiru takhir. Kalau yuakhiru kita jarang dengar. Kalau takhir biasa dengar tak? Apa dia? Jamak takhir. Lawan dia? Jamak takdim. Satu lagi? Baguslah. Dalam fiqh ada dua, dia ada tiga pula. Yuakhiruhum. Sebaliknya, dia melewatkan mereka liyaumin bagi untuk hari tashkhasu. Allah lewatkan balasan kepada orang kafir sampai bila ni? Sampai satu hari Allah sebut sifat hari itu. Nama hari tak penting. Yang penting ialah sifat hari itu. Apa dah sifat hari itu? Tashkhasu. Tashkhasu apa makna? Dia terjemah apa? Terbeliak. Terbeliak. Fihi, padanya, iaitu pada hari itu, al-absar, pandangan-pandangan. Okey, bolehkah? Jadi Allah lewatkan untuk apa ni? Kita nak Allah binasakan mereka kat dunia. Tapi ada ketika Allah lewatkan azab tu sampai bila? Sampai bila ni? Kiamat. Sebab apa? Kalau hukuman kat dunia tu sebenarnya tak ada apa. Bila dibanding dengan ya Allah nak hukum betul-betul ialah azab yang akbar. Iaitu azab pada hari akhirat. Jadi azab pada hari ni Allah nak beritahu besarnya, dahsyatnya. Allah tak cerita azab tu, tapi Allah cerita bagaimana orang menghadapi suasana tu. Kan? Pertama apa dia? Mata dia. Kita pernah tengok tak orang tu mata dia terbeliak je. Kalau kita tengok orang tu mata dia terbeliak je 24 jam. Apa rasa kita? Kita yang menengok ni, bukan kita yang menghadapi. Kita yang menengok orang mata terbeliak. Macam mana perasaan kita? Takut. Kita baru tengok dia macam mana. Jadi Allah nak gambarkan hari itu sangat dahsyat. Allah bagi tahu keadaan orang yang melihatnya. Mata terbeliak. Okey, bolehkah? Jadi apa pengajaran daripada ayat 42? Pengajaran untuk kita. Keluarkan. Jangan cepat. Kurang tepat. Bukan jangan cepat menghukum, tak boleh menghukum. Bila berdakwah tak boleh menghukum. Kita hanya menerangkan hukum. Apa pengajaran dia? Ini sangat penting untuk pendakwah ni. Orang beriman tak perlu ni lah, jangan cepat putus asa dengan perbuatan orang kafir tu lah. Balasan tu nanti Allah akan janji. Makna orang beriman kena sentiasa teruskan kerja dakwah, istiqamah, tenang. Jangan risau keadaan orang kafir. Jahat macam mana, zalim macam mana, jangan risau. Sebab apa? Kalau kita risau keadaan mereka, apa hukum dia? Seolah kita menyangka Allah. Betul tak? Jadi orang beriman kena tenang je dalam menghadapi
Kenapa kelang kabut? Kelang kabut. Saya pun tengok hari ni umat Islam kelang kabut je. Bukan menghadapi orang zalim, menghadapi vaksin. Covid kan kelang kabut je. Saya pun tak faham lah. Saya nak tanya kejahatan orang kafir kepada Nabi dan para sahabat di zaman Nabi dengan kejahatan orang kafir pada kita di zaman kita. Mana lebih dahsyat? Subhanallah. Tapi Allah tegur. Kenapa kelang kabut ni? Kamu ingat aku lupa ke? Bila tindakan kita macam tu, walaupun kita tak sangka Allah lupa, tapi kadang-kadang bila kita kelang kabut, macam kita rasa apa? Macam Allah ni tak ambil tahu ke apa yang berlaku? Betul tak? Jangan. Allah kata jangan. Satu. Yang kedua, pengajaran kedua. Ini yang Allah larang ni, jangan kelang kabut, jangan sangka orang kafir tu lepas. Ini Allah larang kepada siapa? Orang yang berdakwah. Maka pengajaran untuk kita apa dia? Kalau kita sendiri tak buat kerja dakwah, lagi tak patut kelang kabut. Betul tak? Orang panggil apa? Orang panggil apa? Perasaan je. Yang buat kerja dakwah pun Allah tak bagi kelang kabut. Kita tak buat kerja dakwah, relax je. Lepas tu terkejutkan. Macam dia buat kerja dakwah pagi petang siang malam. Boleh faham? Jadi kalau tak buat kerja dakwah sebenarnya tak patut langsung kelang kabut. Betul? Okey. Dan satu lagi saya nak sebut, ini Allah larang orang siapa ni? Orang beriman. Ada ayat yang Allah larang orang kafir. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 55. Wala tahsabanna. Ada? Ayahsabuna. Ayahsabuna annama numidduhum numidduhum bihi min malin wa banin. Kemudian nusari'u lahu apa dia? Fil khairat. Balla. Tengok. Allah kata apa? Ayahsabu, adakah patut menyangka annama numidduhum, sesungguhnya numidduhum, kami memberikan kepada mereka. Mereka ni siapa? Orang kafir. Kami bagi pada mereka pada madda yang mudu, kami bagi banyak dan lama. Umur panjang, harta banyak. Min malin, daripada harta, wa banin, dan anak-anak. Nusari'u lahum fil khairat. Kami segerakan untuk mereka dalam kebaikan. Okey, di sini apa yang Allah nak larang? Ataupun Allah nak tegur lah. Adakah patut dia menyangka bahawa bila kami panjangkan umur mereka, kami bagi harta yang banyak, bagi anak yang sihat, berjaya, adakah patut mereka menyangka bahawa kami mendahulukan kebaikan kepada mereka, orang kafir? Sebab kalau tengok zahir orang kafir dengan orang beriman, mana yang lebih hidup senang? Yang mana lebih kaya? Orang kafir, kan? Yang mana lebih mewah? Orang kafir. Sahabat-sahabat kebanyakannya, maka ada perasaan dalam sahabat apa dia? Perasaan para sahabat satu. Kenapa kita yang buat kerja agama, kami tak diberi kelebihan? Orang kafir pula menentang Allah tapi diberi kelebihan. Satu. Yang kedua, perasaan pada orang kafir sendiri.
Bila orang kafir yang tak beriman, dia beri kesihatan, umur panjang, harta banyak, apa perasaan dalam hati dia? Dia rasa apa? Tak orang kafir sendiri. Ada rasa betul. Inilah. Dia kata, adakah mereka menyangka dengan kami bagi banyak harta, anak, umur panjang, adakah mereka sangka kami nak bagi kebaikan pada mereka? Nusari'u mana kami segerakan kebaikan pada mereka? Adakah patut mereka sangka macam tu? Bal la yash'urun. Bahkan sebenarnya mereka tak rasa pun. Mereka tak rasa apa? Apa yang orang kafir tak rasa? Yang dia rasa adalah yang salah. Yang dia rasa apa dah? Kami bila Allah bagi harta, mana kami betul lah. Allah bagi sihat, mana kami baguslah. Mana mungkin Allah tak suka bagi senang. Mana mungkin. Jadi Allah kata jangan sangka macam tu. Bal la yash'urun, sebenar yang kami bagi harta banyak, yang kami bagi anak, yang kami panjang umur, sebenar untuk kamu semakin jauh daripada Allah. Dalam ayat lain Allah kata liyazdadu isman. Liyazdadu isman. Supaya dengan harta banyak, dengan badan sihat, mereka semakin bertambah dosa. Maknanya harta banyak, umur panjang, badan sihat, nikmat ke musibah? Tapi mereka rasa apa? Mereka rasa nikmat. Yang Allah kata mereka tak rasa apa? Apa yang mereka tak sedar? Itu adalah musibah. Boleh faham? Betul orang beriman. Bila Allah bagi harta banyak, Allah bagi sihat, dia senang ke dia risau? Risau. Sebab nikmat tu bukan tanda dia betul. Kalau dia betul, yang paling betul siapa? Qarun lah. Sebab Qarun paling banyak harta. Betul? Jadi orang beriman bila dia bagi nikmat, dia akan risau. Bukan seronok. Kalau seronok, dia ada persamaan dengan orang kafir. Ada saya pernah sebut kisah kan. Abu Ubaidah Al-Jarrah, masa zaman pemerintah Umar Al-Khattab, dia dilantik sebagai gubernur di Syam. Dan bila nak agihkan zakat, Umar tengok ada senarai nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Terkejut. Siapa yang senarai termasuk dalam senarai layak terima zakat? Siapa ni? Gubernur. Ada tak sekarang menteri besar layak terima zakat? Tak ada. Menteri yang sapu duit zakat adalah. Jadi Umar pun, sebab ada dalam senarai layak terima zakat, Umar pun bagi zakat. Bila duit zakat tu sampai pada dia, tengok Abu Ubaidah Al-Jarrah. Macam mana perasaan orang beriman bila dapat duit? Walaupun dia perlukan. Bila dapat je, risau dah. Terkejut, takut. Lalu dia berkata pada isteri dia, yang macam mana ni? Dunia dah masuk dalam rumah kita. Oh, yang lah. Yang tu ringkasan daripada sayang lah. Tengok cara sahabat menerima dunia. Takut, risau. Bukan melompat. Dan tengok pula bagaimana isteri sahabat menghadapi dunia. Kalau suami dah risau, isteri kalau dapat dunia macam mana? Bang, memang patutlah kita dah lama miskin. Tapi itu isteri siapa? Isteri kita. Isteri sahabat macam mana? Kata isteri Abu Ubaidah, jangan risau. Sekarang kita ambil duit ni, kita agihkan kepada orang fakir yang lain. Punyalah takut pada dunia, punyalah takut dunia masuk dalam hati sampai dia dapat terus agihkan kepada orang lain. Walaupun mereka layak. Boleh? Oh, luar biasa. Satu generasi yang tak mungkin berulang sampai kiamat. Kan? Sekarang yang bukan yang layak dapat zakat, tolak zakat. Yang tak layak dapat zakat pun minta zakat. Kan? Okey. Kemudian Allah kata apa? Keadaan pada hari kiamat. Muhti'ina. Apa benda muhti'in? Mereka bersegera.
muqni'ina. Bersegera kepada apa ni? Satu perkataan, segera menuju kepada apa? Seruan. Sama ada Allah yang memanggil, ini suasana daripada mahsyar. Bila Allah panggil itu, maka orang-orang yang zalim segera. Kenapa segera? Kenapa mereka segera? Tengok, bila Allah sebut satu perkataan muhtiin, makna bersegera, mesti ada maksud dia. Sebab daripada mahsyar nanti, kalau dipanggil, ada pilihan tak untuk elakkan, untuk tak pergi, untuk pergi jalan lain? Ada pilihan tak? Dan kalau buat lambat-lambat, selesai tak masalah? Maka dia tak ada pilihan. Bila dipanggil, terus mereka segera menuju pada Allah. Kemudian, berapa dah keadaan tu? Pertama, mata mereka terberliak. Yang kedua, segera. Yang ketiga, muqni'ina. Mereka, apa makna muqni'i? Mendongak. Mendongak ataupun mengangkat. Ru'usihim, kepala-kepala mereka. Kenapa kepala mereka mendongak? Cuba bayangkan, biasa bila muka kita tengok ke atas, apa dia? Time? Tertidur. Tertidur kita pun tak tahu muka kita ke mana. Apa dia? Bila dalam keadaan mana tu muka kita tengok ke atas? Dalam keadaan takut, cemas. Kan? Dia, kalau kita tengok ayat Quran lain, ada ayat Quran lain, Allah kata, orang di pada mahsyar ni, kepala tunduk. Kan? Yang ni pula kepala berlawanan tak? Dalam surah apa tu yang menunjukkan kepala orang yang daripada mahsyar tunduk je? Surah apa tu? Rabbana walau tara izil mujrimina nakisu ru'u sihim. Kemudian dia kata apa? Rabbana. Surah apa ni? Sejadah. Surah Sejadah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Izin mujrimuna. Okey, cuba terjemah. Walau dan jikalau tara ni engkau, iaitu Nabi Muhammad ataupun siapa saja yang baca ayat ni. Jikalau engkau melihat izil mujrimuna, ketika mana orang-orang yang mujrimu, orang yang buat dosa dan kekal dalam dosa, ataupun orang yang zalim. Apa keadaan mereka? Nakisu apa makna? Tunduk. Yang ni muqni'in, angkat. Menundukkan ru'usihim, kepala mereka. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna. Sekarang kami telah melihat. Melihat apa ni? Kebenaran. Mereka nampak tak azab depan mata mereka masa tu. Wasami'na, dan kami telah dengar. Apa saja kebenaran, kami dengar, kami percaya. Maka farji'na, kembalikan kami semula ke dunia untuk apa? Na'malu salihah, untuk kami beramal soleh. Kenapa? Inna muqinun, sekarang kami dah yakin. Kenapa masa tu mereka yakin? Kat dunia tak yakin-yakin. Dah sebelum 20 tahun orang beritahu, tak yakin pun. Kenapa sekarang begitu mudah mereka yakin? Ayat apa yang dibaca ni sampai mereka yakin?
Sebab mereka nampak dengan mata kepala. Dia manusia bila yang nampak ni semua dia percaya. Betul tak? Yang ramai tak percaya sebab apa? Ketika dia alam ghaib. Itu beza orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman percaya sebelum nampak. Orang tak beriman dia percaya hanya bila nampak. Okey. Jadi sekarang kalau orang tanya, macam mana ni? Di satu tempat di pada mahsyar, sekali Allah kata angkat kepala. Sekali Allah kata, kalau orientalis dia guna hujah, dia kata apa? Ayat ada percanggahan. Macam mana nak jawab? Yang ni? Yang orang zalim. Zalim tak berdosa ke? Ha? Yang ni? Dia dah tahu keputusan dia tu. Oh, yang ni belum tahu. Dia tu belum tahu. Kalau boleh tahu kenapa mata terbeliak ni? Macam mana, Azhar? Ya ke? Macam mana, Azhar? Yang tunduk ni depan Allah. Yang ni? Yang tu tengah menunggu je lah, belum lagi. Dia sebenarnya kita boleh jawab mengikut logik lah. Bila biasa orang tunduk kepala? Bila tu? Sebab dia rasa apa? Rasa takut, rasa bersalah kan? Ni ketika dia rasa bersalah, dia rasa hina. Dia tunduklah. Macam orang keluar daripada mahkamah kan? Bila keluar mahkamah, dia tengok atas ke tengok bawah? Yang atas pula, dia tengok atas bila? Suasana hari kiamat yang menakutkan. Katalah berlaku gempa bumi ke apa ke, banjir ke, mata kita tengok ke mana? Tunduk ke? Tak. Jadi yang atas ni, bila suasana menakutkan, mata dia tengok ke atas. Yang bawah ni, bila dia rasa bersalah, dia rasa hina, mata dia tengok ke bawah. Lagi pula, masa di pada mahsyar lama. Berapa lama? Jadi 50,000 tahun, ada ketika dia angkat kepala, ada ketika dia tunduk kepala. Okey, yang takut ni, antara sebabnya apa? Kenapa sampai mata dia terbeliak, kepala angkat, jalan lurus je tak tengok kanan kiri, kan? Tak nak tengok depan. Kenapa? Sebab suasana pada mahsyar, kita pun dah belajar sebelum ni kan. Ada orang yang tak beriman, muka dia macam mana? Hitam, kan? Dan ada orang yang telinga dia pekak, mata dia buta. Ada orang kaki di bawah. Ada orang penuh lemas dalam banjir peluh. Jadi kalau dia tengok lagi menakutkan, sebab tu tengok ke atas. Kita tengok suasana aksiden kan, ada 10 orang, 10 mayat bergelimpangan, ada patah, ada berdarah, ada terkeluar biji mata. Mata kita nak tengok tak? Tak. Ini angkat kepala, suasana menakutkan. Ini tunduk kepala, suasana yang hina dan rasa bersalah. Okey. Kemudian Allah beritahu, la yartaddu. Tidak. Yartaddu apa dia? Kembali. Yartaddu daripada murtad kan? Murtad tu mana keluar, kembali. Tidak kembali ilaihim, kepada mereka, tarfuhum. Tarfuhum apa dia? Ada tarfu mana hujung asalnya. Tapi ada doa ataupun zikir yang kita selalu baca, ada perkataan tarfatu. Apa dia? Tarfatu? Apa tu? Jangan engkau biarkan aku kepada nafsuku walaupun itu doa bahasa Melayu, bahasa Arabnya tak keluar pun tarfatu. Wala takilni ila nafsi mana sekelip mata. Di sini apa dah? Tidak kembali kepada mereka, tarfuhum. Subhanallah, tengok bahasa Al-Quran. Allah nak cerita suasana menakutkan sampai Allah kata apa? Mata dia tak kembali, maknanya tak berkelip.
Kalau tak berkelip mana apa tu? Terbuka je. Kalau sentiasa terbuka menggambarkan apa tu? Takut nak tutup. Contohlah sebagai analogi kan. Kalau ada 3 ekor harimau kat depan kita, semua besar-besar mengaumkan. Sempat tak mati kita nak berkelip? Begitulah suasana pada hari kiamat. Tak lalu takut sangat sampai mata tak boleh nak tutup. Tarfuhum apa ni? Apa ni panggil? Kelipan. Kekelip-kelip. Tak layar terus tidak kembali pada mereka. Kelipanlah. Kelipan mereka. Ada lagi Allah gambarkan wa afidatuhum. Afidah mana? Jamaah kalau mufrad fuad. Dan hati-hati mereka. Hawa. Hawa. Apa makna hawa? Hawa ni kosong. Hawa kosong. Khaliyah. Dan dah jadi bahasa Melayu ni. Hawa panas kan? Hawa dingin. Sebab itulah dalam bahasa Arab, apa yang antara langit dengan bumi, tengah-tengah tu dia panggil dalam bahasa Arab hawaun. Kenapa? Kosong. Antara langit dengan bumi ada apa-apa tak? Kosong kan? Bila kosong dalam bahasa Arab panggil hawaun. Kita kata hawa dingin. Hawa tu kosong. Okey, jadi maksud apa ni? Hati-hati mereka kosong. Kosong daripada apa? Kosong daripada hati, daripada akal. Makna dalam tafsir ulama mengatakan seolah dalam badan mereka, hati mereka dah terkeluar. Bahasa Melayu apa? Macam gugur apa? Gugur jantung kan? Betul kan? Gugur jantung kan? Bila kita tengok suara menakutkan, kita rasa macam apa? Macam maknanya tak boleh nak fikir langsung. Seolah hati tu tak ada dalam badan kita ni. Boleh faham? Blur je, bengong je. Sebab tu orang kata dalam pepatah Arab, kalau orang yang paling penakut dan paling bodoh, jaban. Arab kata apa? Ma indahu hawa. Orang ni tak ada perasaan, tak ada hati. Boleh? Dia tak tahu nak fikir apa, tak tahu nak rasa apa. Seolah dalam badan mereka tidak ada akal. Okey, boleh Okey, daripada 2 ayat ni, apa yang Allah nak sampaikan kepada Nabi selain pada pengajaran kita sebut tadi? Mula-mula Allah kata kepada Nabi, jangan kamu ingat aku tak peduli pada kejahatan orang kafir. Apa saja perancangan, jangan kamu ingat aku tak tahu, aku tak peduli. Semua aku tahu. Kamu turunkan kerja dakwah kan? Sebalik ayat tu sebenarnya Allah nak sampaikan mesej pada Nabi apa dah? Bila Allah bagi berita pada Nabi, orang kafir ini tak akan terlepas. Bahkan di akhirat besok mereka duduk dalam keadaan sangat-sangat menakutkan. Sebenarnya itu menghiburkan hati Nabi. Kan Nabi dah sahabat stres kan? Kenapa puak-puak ni memang jahat lawan Tuhan, tapi asyik mereka je menang. Tiba-tiba Allah kata jangan risau. Puak-puak ni tak akan lepas. Bukankah itu hiburan kepada Nabi kan? Hilang stres. Oh okeylah. Aku perlu sabar sahaja. Satu, hiburan kepada Nabi. Yang kedua, amaran kepada orang yang zalim ni. Amaran. Kalau kamu zalim, kalau kamu teruskan zalim, inilah keadaan kamu di pada mahsyar. Maka bertaubatlah sebelum kamu hadapi suasana yang menakutkan. Jadi 2, 2 in 1. Satu, hibur Nabi dan orang beriman. Yang kedua, amaran kepada orang yang zalim. Dan zalim ni kita dah sebut tadi kan, satu zalim kepada apa? Zalim yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Dan juga zalim kedua, zalim pada diri sendiri. Contoh zalim pada diri sendiri Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Yang ini contohlah, banyak lagi zalim pada diri sendiri.
yang kisah pemilik 2 kebun kan? Allah kata orang ni zalim pada diri sendiri. Apa ayat tu? Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Lelaki yang Allah bagi 2 kebun besar yang mewah ni, dan dia masuk kebunnya, bukan masuk kebun orang lain ni. Kebun dia sendiri, tapi Allah kata apa? Wa huwa zalimun li nafsihi. Dalam keadaan dia menzalimi. Pelik tak? Masuk kebun sendiri tapi zalim. Apa kezaliman orang ni? Apa dah? Ada satu istilah penyakit tu. Dia riak. Dia rasa ini semua adalah hasil usaha dia. Jadi bila kita rasa harta kita, rumah kita adalah hasil usaha, kita telah zalim pada diri sendiri. Satu. Yang kedua, kita berbangga pula dengan orang lain kan. Saya ada 3 biji kereta. Zalim. Saya ada 3 rumah kedai, 2 kebun durian, D24. Zalim. Kenapa? Dalam keadaan orang tak tanya pun, tiba-tiba dia beritahu, dia zalim. Sebab bila dia beritahu tanpa orang bertanya, makna dia nak beritahu apa? Dia tu lebih baik pada orang. Daripada siapa? Orang yang tiba-tiba kawan tu kata, saya ada 5. Saya ada 10. Siapa yang zalim? Dua-dua zalim. Cuma yang 5 zalim sikit. Yang 10 zalim banyak. Tengok istilah Al-Quran. Masuk kebun sendiri, zalim. Kalau masuk kebun orang? Tak, kalau dia beli tak zalim. Tengok. Bawa masuk kelas, lagi bagus. Kadang-kadang dia masuk rumah dia kau, rumah baru siap 1 juta. Dalam perasaan dia apa dah? Inilah hasil usahaku, zalim. Lepas tu masuk Facebook, bila sila datang malam Jumaat ni, kami ada buat kenduri kesyukuran sebab kami naik rumah baru. Setelah kami kumpul duit daripada kecil lagi masuk tabung. Itu zalim pada diri sendiri. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa anzir. Dan berilah peringatan. An-nas. Kepada manusia. Okey. Allah perintah pada siapa ni? Anzir. Satu, kepada Nabi. Yang kedua, kepada umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi wajib tak beri peringatan pada manusia? Okey, kita yang mengaku umat wajib tak? Wajib. Kalau kita tak bagi peringatan, kita berdosa. Okey, kemudian yang kedua, bagi peringatan kepada siapa? An-nas. Bila sebut An-nas, siapa? Termasuk tak orang kafir? Dan Nabi bagi, betul tak Nabi bagi peringatan ni kepada orang kafir Mekah, orang kafir Madinah? Betul tak? Nabi dah lepas dosa. Tapi kita belum tentu. Kadang-kadang sesama Islam pun kita tak bagi peringatan. Kan? Apatah lagi kepada non-Muslim. Okey, bagi peringatan kepada semua manusia tentang apa? Yauma, hari, ya'tihim, hari apa? Akan datang kepada mereka al-azab, azab. Fayaqul. Okey. Jadi yang Allah perintah Nabi sampai wajib, sampai tahap wajib. Dan juga Allah perintah pada semua umat Nabi Muhammad supaya sentiasa bagi peringatan. Apa dia? Tentang apa? Tentang azab. Faham? Saya nak tanya, ramai tak orang buat ni? Bagi peringatan pada anak, pada jiran, pada sahabat tentang hari kiamat.
Tak. Betul? Bila tak buat, berdosa tak? Berdosa sebab ini anzir. Anzir ni perintah pada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umat, kita wajib buat apa yang Nabi buat. Jadi benda yang paling besar yang patut kita selalu ingatkan manusia ialah tentang azab. Saya nak tanyalah, dalam keadaan sekarang, masyarakat Islam banyak yang ditakutkan tentang apa? Saya pun tak faham. Betul tak? Saya pun fikir, kenapa duk cerita pasal vaksin? Bukan tak boleh cerita. Tapi sampai orang terlalu takut pada vaksin, yang tak solat, tetap tak solat. Betul? Yang buka aurat, tetap buka aurat. Sebab apa? Kita salah bagi peringatan. Bila dia akan solat? Bila cerita pasal azab. Betul? Kalau setakat cerita pasal vaksin, dia ada jalan tak nak mengelak? Dia ada jalan. Tapi kalau cerita pada azab, dia ada jalan tak untuk mengelak selagi tak ikut perintah Allah? Betul tak? Kalau selalu bagi peringatan tentang azab, manusia akan berubah. Tapi kalau setakat bagi peringatan pasal COVID, pasal vaksin, manusia tak akan berubah. Betul tak? Daripada mula tempoh COVID-19 PKP kan, berapa ramai yang tutup aurat? Hasil daripada COVID, berapa ramai? Berapa ramai yang dalam tempoh COVID ni yang mendirikan solat? Berapa ramai? Betul tak? Siapa boleh bagi angka pada saya? Kita duk cerita pasal tiap hari pasal COVID vaksin, COVID vaksin. Berapa orang daripada situ yang sedar solat? Berapa ramai? Berapa ramai yang sedar tutup aurat? Berapa ramai yang jahil agama akhirnya pergi belajar agama? Berapa ramai? Sebab apa? Tak ada. Sebab kita salah bagi peringatan. Jangan, bukan salah tak cerita pasal vaksin, bukan salah. Tapi jangan jadikan benda tu yang sangat-sangat besar. Jangan. Yang sangat besar ni azab. Boleh faham? Sebab tu saya selalu cerita pasal wanita yang kena penyakit sawan. Penyakit tak ada masalah. Kalau dia sabar, bahkan dengan penyakit itu, penyebab dia masuk surga. Yang dia takut apa dia? Perempuan ni. Yang dia takut apa dia? Buka aurat. Berdosa. Sebab tu dia minta juga Nabi doa supaya bukan hilang penyakit. Tapi supaya masa dia tak penyakit, aurat dia terpelihara. Oh, beza cara sahabat berfikir. Beza. Jadi Allah kata, cerita, minta maaf lah. Saya bila dengar kadang-kadang orang cakap tiap hari, ustaz lah. Vaksin, konspirasi, Yahudi. Sampai orang tak rasa dah pasal azab neraka. Sampai orang tak bersedia untuk mati. Betul tak? Hanya ramai yang bersedia untuk elak daripada vaksin. Betul kan? Tuh. Ramai tak tutup aurat. Sebab apa? Nak elak daripada vaksin tak perlu tutup aurat. Tapi kalau nak mengelak daripada azab, perlu tak tutup aurat? Perlu. Nak mengelak daripada azab, perlu tak solat? Perlu. Nak mengelak daripada azab, perlu tak tadabbur Al-Quran? Perlu. Jadi Allah kata bagilah peringatan pada semua manusia. Tentang apa? Azab. Dan Allah kata bila datang azab, apa keadaan manusia? Fayaqul, lalu berkata orang-orang yang zalim. Apa kata orang zalim ni? Yang tetap tak solat, yang tetap buka aurat kan? Yang tetap rasuah, yang tetap menipu, yang tetap khianat amanah. Apa kata bila azab datang pada mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami. Akhirna. Akhirna apa dia? Lambatkan ataupun bagi tangguh. Sekarang dia bagi tangguh. Bagi tangguh pada kami. Ila ajalin, ke ajal apa dia? Ke satu tempoh. Dan ajal ni dalam bahasa Arab makna dia tempoh. Tapi bila dimelayukan makna dia lain. Si fulan telah sampai ajalnya. Apa maksud tu? Salah guna bahasa tu. Sebab bahasa Arab belum mati tu. Sampai ajal makna sampai tempoh. Tempoh apa? Umur dia dah 60 tahun. Kan? Jadi ajal bukan mati. Ajal ialah tempoh. Okey, dia kata apa? Yang ni dah mati tak? Yang ni orang zalim dah mati tak? Dah mati. Tapi dia kata apa? Boleh tak bagi pada kami satu tempoh? Dan bila dia minta tempoh ni, lama tak dia minta? Tempoh yang pendek ke tempoh yang panjang?
qarib, tempoh yang dekat. Kami nak buat apa? Nujib. Kami nujib. Kami nak apa mana? Nujib. Kami nak sahut. Kami nak sahut ataupun sambut da'wataka. Dakwah ataupun seruan. Seruan engkau. Seruan siapa? Seruan siapa ni? Allah. Sekarang dia mengaku tak Tuhan tu adalah Tuhan dia? Mengaku. Dan kami nak sahut seruan engkau dan tak cukup dengan seruan Allah. Ada satu lagi. Sebab itulah kalau ikut Quran saja tak betul. Ni orang zalim pun tahu. Ikut Quran saja tak cukup. Kena ikut satu lagi apa dah? Wa nattabi' dan kami nak ikut Rasul. Ini Rasul ni seorang ke ramai? Ramai. Sebenarnya, setiap kaum perlu ikut satu Rasul ke perlu ikut ramai Rasul? Okey kan? Kenapa orang zalim kata kami akan ikut Rasul-Rasul? Tapi yang bercakap ni seorang je. Kan? Orang zalim, bahasa dia sama je. Kami nak terima seruan engkau dan kami nak ikut para rasul. Sepatut kami nak ikut rasul kami. Kan? Kenapa? Allah nak beritahu, bila ikut... Okey, lepas ni jumpa saya. Mesejnya apa dia? Ikut semua rasul makna ikut satu rasul sebenarnya bermakna ikut semua rasul sebab dia satu akidah dan satu Tuhan. Dan kalau tak ikut satu rasul bermakna tak ikut semua sekali. Ada tak akidah orang yang ikut satu rasul tapi rasul lain dia tak nak ikut? Ada? Ada siapa? Nasrani, Yahudi kan? Dia ikut yang Yahudi ikut apa Nabi? Nabi Muhammad dia tak ikut. Allah nak beritahu kalau kamu tolak satu rasul makna tolak semua. Kalau kamu terima satu kena terima semua. Okey. Okey, lepas ni saya nak tanya, kenapa dia minta tempoh yang sekejap? Kenapa tak minta tempoh 60 tahun ke? Kan? Lagi lama hidup, kembali lagi banyak amal soleh. Kenapa? Tahu tak akan dapat. Jadi minta sikit lah. Kalau dapat okey lah. Satu lagi. Apa lepas ni jumpa saya? Satu. Yang kedua apa dia? Ada pengajaran tu. Dia sama juga dengan ayat ni, surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun Allah cerita pasal orang beriman. Ayat yang ke-10. Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sama juga. Bila kedatang Allah kata infakkan. Ini perintah kepada orang beriman. Infakkan dari apa yang kami bagi rezeki kepada kamu sebelum apa? Sebelum datang kematian. Subhanallah. Allah bila Allah suruh infak sebelum datang kematian, Allah ada tak kepentingan? Kalau tak ada kepentingan, kenapa Allah suruh? Melantak dia lah. Mana aku dah bagi dia akal, pandai-pandai lah dia fikir sendiri. Kan? Sebab Allah tak ada keuntungan apa-apa. Tapi kenapa Allah suruh juga? Rahmat. Rahmat Allah kepada manusia. Sedekahlah sebelum datang kematian. Kenapa?
Allah beritahu. Sebab apa aku cakap kena sedekah sebelum datang kematian? Sebab bila datang kematian je, ucapan kamu lain. Apa kamu kata? Laula akhartani, wahai Tuhan, tolonglah bagi tempoh. Tempoh lama tak? Sekedar. Untuk buat apa? Fa as-saddaqa, untuk aku bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku nak jadi orang yang soleh. Jadi orang beriman, ini cerita orang kafir ni. Orang kafir pun minta nak kembali semula. Orang beriman minta nak kembali. Ni orang beriman ni. Minta tak nak kembali semula ke dunia? Minta. Makna apa tu? Maknanya orang beriman pun tak akan puas dengan amalannya. Orang beriman pun tak pernah puas dengan amalannya. Ada satu hadis yang maksud dia lebih kurang, orang beriman tak akan puas beramal sehingga apa? Sehingga penghujungnya betul-betul dia masuk syurga. Baru puas, baru lega. Selagi tak ada keputusan dia masuk syurga, dia nak bagi, nak beramal, nak sedekah macam-macam. Itu sifat orang beriman. Makna apa? Tak ada sikap orang beriman, aku dah sedekah banyak, dah cukup. Kan? Sekarang aku nak melancong, tak ada. Okey? Jadi soalan, kita balik pada soalan. Kenapa orang beriman ke orang kafir ke minta tempoh sikit? Satu jawapan tadi kan. Kalau minta panjang tak dapat, paling-paling kurang minta sikit kan. Bila dapat sikit minta pula panjang kan. Yang kedua, sebab kedua apa dia? Sebab kedua ialah sebenar untuk kita masuk syurga perlu tak amalan yang banyak? Perlu tak masa yang panjang? Tak. Kenapa tak? Satu. Ada satu lagi. Kalau boleh jawab dengan hadis Nabi, lagi bagus. Okey, saya baca apa tu sambung. Innamal a'malu. Dah agak dah salah. Sebab kita daripada kecil sampai ketua hafal hadis tu je. Innamal a'malu bil khawatim. Tukar bin niat, tukar bil khawatim. Cuba terjemah. Sesungguhnya amalan yang dikira ialah yang di akhir. Jadi kalau amalan dikira di akhir, perlu tak masa yang lama? Subhanallah. Sebab tu yang bunuh 100 orang kan, dia ahli syurga tak? Okey, apa yang menjadikan dia ahli syurga? Umur 20 ke masa saat dia nak mati? Subhanallah. Tukang sihir Firaun, dia menjadi ahli syurga adakah sebab umur panjang dia ataupun saat dia nak mati? Oh, ni yang paling menakutkan. Dan Nabi kata apa? Ada orang buat amalan ahli syurga lama. Hampir satu hasta lagi dia nak mati, tiba-tiba Allah tarik sebab dia tak ikhlas. Dan masa tu dia melakukan amalan ahli neraka, masa tu dia mati masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia buat amalan selama ni tak ikhlas. Sebab tu dia minta sikit je. Panjang-panjang pun, aku dulu panjang juga umur, sia-sia semua. Tapi kalau dapat umur sikit dan dapat berakhir dengan amal soleh, selamat. Okey, Allah jawab tak permintaan mereka? Tengok Allah jawab. Berlaku tak soal jawab antara Tuhan dengan orang zalim? Berlaku. Dalam bahasa apa ni? Katalah orang zalim ni orang Jepun kan? Allah cakap bahasa apa? Apa dia bahasa apa? Jangan memandai-mandai. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, Allah jawab apa? Awalam takunu. Bukankah takunu kamu telah aqsamtum. Apa makna aqsamtum? Qasam. Telah bersumpah. Bukankah kamu telah bersumpah min qablu, sebelum ini, bersumpah apa ni?
Malakum min zawal. Subhanallah. Apa makna malakum min zawal? Tidak ada bagi kamu, lakum bagi kamu min zawal. Zawal ni hilang. Zawal apa dia? Dia terjemah apa tu? Sebarang? Sebarang binasa ataupun hilang. Perubahan. Apa maksud dia? Kita nak tahu apa sumpah orang zalim masa kat dunia. Sebab dia minta, bila dia mati, dia minta nak kembali pada dunia kan? Dalam tempoh sekejap. Allah jawab apa? Kan dulu kamu dah bersumpah kat dunia. Apa sumpah dia? Buka surah An-Nahlu. Ayat 32 ke? Ada ayat aqsamtum. Wa aqsamu. Ayat dia wa aqsamu. 32 ke 38? Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Apa tu? Lan. La yab'asullahu man. Okey. Okey, tak pasal kat tu. Jadi Allah jawab bila mereka minta nak kembali. Allah kata apa? Dulu kan masa kat dunia kamu dah bersumpah. Bersumpah apa? Tidak ada binasa bagi kamu. Apa maksud dia? Tengok ayat ni. Cuba terjemah. Wa aqsamu, mereka telah bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. Apa dia? Jahda aimanihim, dengan sumpah mereka yang sungguh-sungguh. Apa tu? La yab'asullah. Allah tidak akan bangkitkan man yamut, siapa yang telah. Maknanya masa kat dunia dia kata apa? Bila kami dah mati, dah hancur, Allah tak akan bangkit. Ini makna zawal. Tidak akan berlaku apa-apa perubahan. Kalau dah hancur, hancurlah. Boleh faham? Jadi bila mereka minta nak kembali ke dunia, Allah kata apa? Dulu kan kamu dah bersumpah, kamu tak akan dibangkitkan. Kan apa nak minta kembali? Kan? Cukup. Boleh. Banyak ayat yang orang kafir minta ke akhirat besok, Allah jawab dengan apa? Dengan perbuatan mereka sendiri masa kat dunia. Okey, pengajaran ayat 44 apa dia? Benda yang paling penting, yang paling besar, yang perlu kita peringat kepada semua orang, diri kita, anak, sahabat, semua orang, dan kena sentiasa berterusan mengingatkan apa dia? Azab, tentang azab. Betul? Sebab azab ni boleh datang bila-bila tak? Ya. Kadang-kadang kita ingat ada 10 tahun, tengok-tengok besok dah mati dah. Satu. Yang kedua, semua manusia bila mati akan menyesal. Sama ada dia kafir ataupun dia beriman. Kalau orang kafir menyesal sebab apa? Sebab tak beriman kepada Allah. Sebab mensyirikkan Allah. Kalau orang beriman pula menyesal sebab apa? Sebab tak buat amalan sebanyak yang mungkin. Berpada dengan apa yang ada. Okey, yang ketiga, orang kafir ni nak menjadi orang beriman yang benar dan selamat di akhirat mesti ada dua unsur. Pertama, ikut Allah, beriman dengan Allah. Yang kedua, ada tak yang ketiga? Ikut orang ramai. Ada tak yang keempat? Ikut mazhab. Ada tak ikut SOP? Okey. Cukup Kenapa dalam Nurul Huda, kenapa dalam banyak-banyak amalan orang beriman nak bersedekah bukan selainnya? Okey.
ayat tadi surah Al-Munafiqun, orang beriman minta dikembali ke dunia, dia kata apa? Untuk aku bersedekah. Ada orang mengatakan dia bagi alasan lah. Sedekahnya sebab apa? Sebab dia antaranya sebab pahala sedekah tu berjariah berterusan. Tapi saya baca jawapan ulama, dia kata bukan sebab tu. Sebab apa? Ada ayat lain yang orang beriman, bahkan orang kafir, bukan minta nak bersedekah. Ayat tadi dia kata apa? Nak malu salihah. Jadi banyak ayat yang menyebut bahawa yang mati nak minta kembali ke dunia untuk beramal soleh. Hanya satu ayat sahaja minta nak bersedekah. Jadi jangan kita ambil satu ayat dan kita lupa ayat-ayat yang lain. Kan? Jadi sebenarnya semua amalan ada kelebihan tak? Ya, ada kelebihan, termasuklah sedekah. Bagaimana nak ingatkan family tentang azab? Terutama ayah dan adik-beradik yang selalu sangat dengar muzik dan K-pop. K-pop ada lagi ke? Saya ingat mati dah. Bukan ada seorang artis K-pop dah mati kan? Oh ada? Ustaz Jaafar pun tahu. Tapi tak apa Ustaz Jaafar. Kita dua lebih kurang. Anda pun tahu. Dia pendakwah dia kena ikut peredaran zaman. Barulah boleh berdakwah untuk semua orang. Okey, bagaimana nak dakwah pada keluarga? Sebenarnya yang paling penting saya nak tanya, orang musyrikin asas kerosakan mereka tak percaya pada azab neraka. Betul tak? Asas segala kerosakan ialah tak percaya pada hari akhirat. Bila tak percaya, dia akan buat apa saja dosa. Dia akan biadab dengan mak bapak, dengan Tuhan. Dan macam mana Nabi rawat penyakit itu? Penyakit tak percaya pada azab, tak percaya pada hari akhirat. Macam mana Nabi? Allah bagi Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam Quran akhir surah Qaf. Allah kata apa? Wazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Allah kata pada Nabi, bagilah peringatan dengan Quran. Sebab Quran saja yang boleh mengetuk hati manusia. Dengan Quran. Jadi nak bagi peringatan untuk diri kita ke, mak bapak ke, anak-anak, kena baca ayat Allah. Sebab ayat Allah jelas menceritakan tentang azab satu persatu. Dengan makanannya, dengan pakaian ahli nerakanya, dengan minumannya, macam-macam Allah sebut detail. Jadi kalau kita nak cerita pasal azab neraka dalam keadaan kita jahil, tak akan memberi apa-apa kesan. Jadi sampaikan Al-Quran pada mereka. Okey, kalau alasan kita tak tahu, kita sendiri kena belajarlah. Kita sendiri kena tadabbur. Kadang-kadang kita dah tadabbur, kita dah tahu tapi tak pandai nak sampaikan. Maka bagilah rakaman. Rakaman ustaz yang cerita pasal azab berdasarkan Quran. Bagi rakaman tu pada mak bapak. Ada seorang doktor, suami isteri doktor, mungkin dia ada dengar ni. Dia mula ikut kelas tadabbur ni baru musim PKP, ingat 2-3 bulan je. Bila dia dengar tu, tengok kesan Al-Quran, dia berubah. Hari-hari dia dengar rakaman, bukan live je. Kadang-kadang sampai 2-3-4 jam, dia buat nota. Kemudian dia ajak pula suami dia. Kemudian dia ajak pula anak dia. Dia bukan cerita, dia bagi link. Bila kemudian yang terbaru, dia bagi mesej kat saya, dia bagi gambar. Dia balik rumah, bapa mertua dia pasang rakam tadabbur saya. Bapa mertua dia pun tengok dan terus tengok. Bukan sebab saya, tapi sebab Quran sampai pada mereka. Jadi kalau kita nak cerita tentang azab daripada mulut kita, tak akan berkesan. Ataupun kita nak cerita azab daripada Al-Quran, tapi dengan olahan kita kadang-kadang tak berkesan. Bagilah orang lain. Yalah kadang-kadang suami tak nak dengar apa yang isteri cakap. Kan? Kadang-kadang isteri pun tak nak dengar apa yang suami cakap. Mak bapak pun tak nak dengar apa yang anak cakap. Tapi daripada orang lain dia dengar. Betul kan? Macam anak kita lah. Kita cerita bab kelebihan doa sekian. 7 tahun tak ya. Bila dia pergi sekolah tadika, cikgu tadika ajar doa yang sama. Balik-balik. Mak, dah hafal ada doa. Doa mana? Dia pun baca. Ya, kita dah ajar dia 7 tahun. Tak masuk. Tiba-tiba cikgu ajar. Satu hari terus hafal. Geram tak? Geram tapi sabar. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak kita tak kenal siapa kita. Kan?
ayah nak bagi tazkirah pada aku. Ayah pun kaki tengok bola. Ha. Ha. Ayah pun kuat main game, lebih kurang aku je. Tiba-tiba nak bagi tazkirah. Ha, benda-benda macam tu jadi penghalang anak kita mendengar. Wallahu a'lam. Ramai orang menjawab apa yang memotivasikan mereka untuk terus sabar bekerja. Anaknya, ibu bapanya hutang adalah lari daripada maksud. Apa ni tak faham? Muhammad Nazrul. Ramai orang menjawab apa yang memotivasikan mereka untuk terus sabar bekerja adalah lari daripada maksud ibadat. Saya tak faham. Boleh bagi pencerahan soalan? Ustaz, sejauh mana suami bertanggungjawab beri nafkah? Walaupun duit ada, nak ambil juga duit isteri. Kenapalah kahwin dengan suami macam ni? Dia nak duitnya tersimpan dan kikis duit isteri. Ya Allah. Semoga Allah bagi hidayahlah pada suami ni. Suami ni zalim. Zalim pada isteri dan zalim pada diri sendiri. Bila siapa yang zalim, Nabi kata apa? Ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumati yaumal qiyamah. Takutlah daripada melakukan kezaliman. Kenapa? Sebab kezaliman menjadikan kita dalam kegelapan pada hari kiamat. Kita kat dunia dalam gelap pun dah takut. Ini pula dalam suasana hari kiamat. 50,000 tahun. Dalam keadaan tak ada apa-apa. Duduk pula dalam gelap. Mata pula buta. Jadi takutlah daripada melakukan kezaliman. Apatah lagi pada orang yang di bawah tanggungan kita. Jadi minta suami ni telefon saya. Minta suami telefon saya. Semoga Allah bagi hidayah padanya. Assalam, apa amalan Ustaz sampai boleh ingat semua setiap ayat dalam boleh PM saya. Adakah orang zalim dalam ayat 42 termasuk juga umum kepada orang Islam yang berdosa? Ya, dia zalim ni umum. Tapi zalim yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Orang Islam boleh tak syirik pada Allah? Boleh. Boleh. Orang Islam bila jumpa bomo, percaya pada bomo, syirik tak? Orang Islam bila dia yakin yang dia dapat daripada harta yang banyak tu hasil usaha dia, boleh syirik tak? Boleh. Cuma syirik dia ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Jadi soalan dia, adakah zalim dalam ayat 42 termasuk orang Islam? Jawapannya, mungkin termasuk. Mungkin termasuk. Apakah sebenarnya persiapan orang Islam di akhir zaman untuk menghadapi fitnah Dajjal? Adakah perlu untuk masuk ke hutan? Hai, soalan kulfi. Saya ulang soalan sebab soalan ni baguslah. Apakah sebenarnya persiapan orang Islam di akhir zaman untuk menghadapi fitnah Dajjal? Apakah perlu untuk masuk ke hutan, mengasingkan diri dan sebagainya? Okey. Saya tanya balik, ada tak dalil daripada Quran ataupun hadis sahih yang menyuruh kita bila dekat-dekat akhir zaman ataupun dekat kemunculan Dajjal, ayat Quran secara jelas ataupun hadis sahih secara jelas memerintahkan kita pergi ke hutan? Ada tak? Kalau ada, bagi kat saya. Kalau betul ada Quran, betul ada hadis sahih, saya pun akan pergi hutan. Saya yang pertama pergi ke hutan. Sebab Quran, bila Quran wajib, sami'na wa ata'na. Bila hadis sahih, wajib. Tapi setahu saya tidak ada. Yang ada satu hadis Nabi, Nabi kata, tiba satu masa yang manusia pergi ke kawasan bukit, bela kambing, ketika itu lebih baik. Ayat tu bukan bermaksud perintah wajib pergi. Satu. Yang kedua, hadis tu bermaksud apa dia? Bila keadaan dah terdesak sangat, fitnah dah berleluasa sampai kita tak boleh beribadat, kita tak boleh berdakwah langsung. Ketika itu, maka kata ulama, terbaik pergilah tempat itu. Untuk apa? Selamatkan ibadat kamu, selamatkan iman kamu. Tapi dalam keadaan sekarang, kita masih bebas tak beribadat? Boleh. Cuma kalau salat jarak saf je. Kalau nak rapat saf, salat kat rumah.
Kita masih tak boleh berdakwah. Bebas tak? Bebas. Bagi saya dalam tempoh PKP ni, lagi rancak dakwah kita. Rumah ke rumah. Betul tak? Kalau kita nak berdakwah, boleh je bila-bila masa. Jangan buat alasan. Yang ketiga, bila dalam keadaan ramai manusia jahil agama, tak solat, membuka aurat, tiba-tiba kita pergi ke hutan. Bukankah ini selfish? Bukankah ini orang yang pentingkan diri? Nabi bila sebelum turun wahyu, Nabi duduk di Gua Hira. Bila turun wahyu, Nabi tak pernah pergi dia ke Gua Hira. Kenapa? Tugas Nabi selamatkan orang. Nabi sentiasa duduk dengan masyarakat. Bahkan ada satu hadis. Nabi kata, orang yang bergaul dengan orang ramai dan mereka sabar dengan ujian. Bila mereka berdakwah, bergaul dengan orang ramai, banyak ujian. Mereka pun sabar. Nabi kata, orang yang lebih baik daripada orang yang mengasingkan diri dan tak bergaul dengan orang dan tak ada ujian. Nabi kata, yang bergaul dan sabar dengan kerana orang ramai lebih baik. Kita nak pilih yang mana? Nabi kata lebih baik bersabar dan bergaul dan berdakwah. Kita pilih yang tu. Sebenarnya kita ikut siapa? Ikut Nabi ke ikut nafsu? Yang keempat, yang kelima. Ulama satu dunia tak ada pendapat, tak ada mengatakan supaya pergi ke hutan. Adakah semua ulama tu bodoh? Takkan kita nak memperbodohkan semua ulama yang pakar dalam hadis, yang pakar dalam Quran? Sebut pada saya satu ulama yang terkenal kat dunia yang menganjurkan di waktu sekarang terbaik pergi ke hutan. Bagi pada saya. Kalau tak ada satu pun, jangan kita memperbodohkan kebanyakan ulama dunia. Siapa kita? Adakah kita lebih baik pada mereka? Adakah kita lebih alim Quran dan hadis daripada mereka? Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Cukuplah satu soalan tu. Mana? Tak ada pun? Ni, anda tengok bersama. Sedekah yang paling tinggi. Siti. Yang sama? Anda tengok ke TV? Oh, tak sama. Okey, bolehkah saya menghalang keinginan suami untuk berpoligami? Alasan tak bagi poligami sebab tak nak berkongsi, tak nak berbadu. Okey, saya nak tanya pada isteri yang bertanya. Isteri yang menghalang suami berpoligami. Saya nak tanya, isteri ni nak syurga ke nak suami? Isteri ni nak syurga ke nak suami? Buat pilihan tepat. Kalau nak syurga, jangan halang suami. Jangan halang suami. Selagi mana suami buat mengikut syarat yang dibenarkan oleh agama, iaitu dia mampu berlaku adil. Selagi mana dia buat mengikut peraturan yang dibenarkan oleh agama, jangan halang. Sebab apa? Syarat nak masuk syurga kena taat pada suami. Jadi kadang-kadang minta maaf saya cakap, saya bukan bias. Kadang-kadang kita tak boleh nak kawal perasaan sampai kita menolak hukum Allah. Yang kedua, kadang-kadang sampai kita lupa tujuan utama kita. Antara suami dengan syurga. Kita tak nampak syurga, kita nampak suami. Bila kita halang suami daripada berpoligami, makna apa? Kita matlamat kita nak suami je. Suami dengan syurga takkan kita boleh bertukar. Kan? Kalau kita duduk dalam syurga, apa lagi nikmat lebih besar daripada syurga dibanding dengan suami? Suami, kemudian satu lagi, kalau kita tahan suami berpoligami kan, kita tak boleh nak kontrol dia 24 jam. Betul tak? Dan mungkin kita mati dulu. Akhirnya duduk dalam kubur seorang suan juga. Mana ada suami saya pada isteri masuk dalam kubur bersama isteri? Kan? Saya bukan menggalakkan poligami. Jangan salah faham, wahai suami. Jangan salah faham. Tapi antara hukum Allah dengan emosi kena bezakan. Kena bezakan. Kalau suami kita nak kahwin lain sebab nafsu, sedangkan yang ni dia tak berlaku adil, maka kita ada hak untuk bukan menghalanglah. Kita bagi peringatan. Apa nak buat-buatlah. Tapi saya rasa abang ni
Memang tak layak lah. Kan? Anak pun tak dididik dengan cara yang betul. Yang 3 orang pun terabaikan. Nak kahwin yang lain, nak tambah lagi bebanan. Bagi nasihat. Kalau suami tak dengar nasihat, suruh dia jumpa saya. Saya nak sebut satu lagi kan. Manusia paling hebat siapa? Rasulullah. Manusia paling mulia di sisi Allah siapa? Tapi dia berpoligami tak? Dan isteri-isteri Nabi jadi hebat sebab apa? Sebab setuju dengan Rasulullah. Jadi kalau nak jadi isteri yang hebat, kena setuju dengan apa yang Nabi buat. Saya ulang. Kalau nak jadi isteri yang hebat, kena setuju dengan apa yang Nabi buat. Sebab tu isteri Nabi menjadi hebat. Aisyah, Khadijah. Sebab semua mereka setuju dengan apa yang Nabi buat. Wallahu a'lam. Lepas ni isteri-isteri jangan marah kat saya. Jangan marah. Saya cakap benda yang benar. Oh, baguslah. Mana? Yalah, sebab tu saya kata syarat suami nak kahwin dia kena berlaku adil. Kalau tak boleh berlaku adil, hukumnya haram. Makna berlaku adil tu jadi macam Nabi lah. Nabi boleh berpoligami sebab Nabi berlaku adil. Jadi yang suami ni pandai-pandailah ukur baju di badan sendiri. Apa dia? Rasulullah berpoligami, isteri pertama meninggal. Jadi tunggulah isteri pertama mati. Ni ayat nak tolak hukum poligami tapi dengan cara yang sangat lembut. Dia sebenarnya tak ada dalil pun kena nak poligami kena setelah isteri pertama meninggal. Tak ada dalil. Kalau kita guna dalil tu, okey, bila isteri pertama meninggal, kita boleh poligami yang kedua dan yang ketiga tanpa yang kedua meninggal. Yang keempat tanpa yang ketiga meninggal. Betul? Tapi itu dah dalil pakai logik akal. Kalau tak nak bagi, cakap je tak nak bagi. Kita akan dapat ketenangan. Dah. Okey, cukup Okey, sekarang lepas ni kita nak pergi ke Hulu Langat untuk ziarah 7-8 orang asnaf. Ini kerja Nabi ni. Jangan sibuk nak poligami je, tapi orang miskin tak peduli. Kita akan bantu orang miskin dan kita akan sampaikan tazkirah dan kita aturkan. Mereka ni orang miskin yang masalah besar mereka pada jahil agama. Jadi kita akan aturkan kalau ada guru ke pelajar ke yang boleh mengajar orang miskin di kampung mereka, di tempat mereka, dan kita akan bagi allowance insya-Allah. Itu kerja dakwah, kerja mulia, kerja yang Nabi lakukan pagi, petang, siang, malam sampai Nabi wafat. Okey, insya-Allah. Jadi kita kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.